Apa khabar semua? Kalau anda nak tahu, inilah dia sidecar racing dan benda ni memang gila. Sidecar racing ni memang ada dekat Isle of Man dan dia boleh bergerak selaju 200 km sejam lalu celah-celah rumah orang tu. Yang lagi gila adalah sidecar ni dia perlukan 2 orang untuk operate. Dia ada 3 roda je dan tayar dia tu dah flat macam tayar F1 untuk maximum grip. Antara 2 orang tu pula yang paling gila adalah passenger tu, yang mana sekejap dia kena panjat dekat atas seat rider dan sekejap pula dia kena jauhkan badan dia daripada sidecar tu sampai nak cecah jalan. Bayangkan buat benda ni pada 200 km sejam. Jom kita tengok sidecar racing ni dari segi engineering dan kenapa susah sangat nak bawa dia. Jom kita tengok. Kalau anda duduk dan membesar dekat taman perumahan, anda biasa akan dengar kan orang jual aiskrim yang pasang lagu pedal pop tu. Dia akan bawa motor dekat tepi dia tu letak aiskrim punya box. Ini pun sejenis sidecar jugalah, tapi orang guna dia untuk angkat barang. Lepas tu kalau dekat tempat kita, ramai juga yang guna benda ni untuk bawa tong gas. Motor pula confirm motor EX5 kan. Sekali kita tengok sidecar yang macam ni, memang kita tak terfikir pun untuk buat racing benda tu. Tapi dekat luar negara sana, sidecar racing ni satu event yang sangat popular dan dianjurkan dekat atas lita-lita yang besar. Tapi mungkin antara banyak-banyak lita yang ada sidecar racing ni, ada satu lita yang paling ganas, iaitu Isle of Man. Lita ni adalah sepanjang 53 km, maknanya dia dalam 10 kali ganda lebih panjang dari lita biasa dan ada lebih dari 260 corner. In fact, track ni bukannya track sebenar pun. Dia macam street circuit saja yang lalu jalan-jalan kampung dekat Isle of Man sana. Dan khusus untuk sidecar ni, dia punya race dekat Isle of Man tu dipanggil Sidecar TT. Track ni saya pernah cerita sebelum ni, dia memang sangat susah sebab bumpy, sangat bahaya sebab tak boleh buat silap langsung. Kalau silap sikit je akan langgar rumah orang atau masuk gaung, dan sangat ramai rider dah mati dekat sini. Tapi bahaya macam mana pun, rekod sidecar yang paling laju dekat track ni adalah 18 minit 59 saat. Bermakna average speed diorang bawa sidecar ni adalah 191 km sejam. Korang bayangkan, ini bukan top speed tau, ini average speed. Kita nak bawa 190 km sejam dekat highway pun dah bergoyang kan. Ini nak lalu celah-celah rumah orang. Jadi dekat sidecar ni secara general ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah body sidecar tu sendiri yang dipanggil outfit. Yang kedua adalah orang yang control sidecar tu, kita panggil rider. Dan ada seorang gila yang tergantung-gantung dekat tepi tu dipanggil passenger. Passenger ni dia tak ada kerusi untuk duduk tau. Dia ada pemegang je. Kejap lagi kita tengok apa yang passenger ni buat. Jadi outfit ataupun badan sidecar tu sendiri, enjin dia biasanya diambil dari enjin production motorcycle. Custom work memang banyak dekat sini sebab diorang bukannya ambil sebiji motosikal, contohnya Yamaha R1 tu, lepas tu welding sidecar dekat tepi. Diorang tak buat macam tu. Memang chassis tu dibuat semula dan diorang guna enjin dari motosikal. Tayar pula diorang guna tayar yang sangat flat macam tayar F1 tu. Masalah tayar flat ni adalah masa dia duduk rata dekat atas jalan memang okey. Tapi kalau sidecar ni dia terjongkit sikit je, memang friction akan kurang banyak sebab tayar tu dah tak flat lagi dekat atas jalan. Body sidecar ni pula dibuat supaya boleh muat rider dan ada satu platform, dia ada bentuk-bentuk sikit untuk passenger pijak. Dan mungkin paling penting sekali dekat platform ni adalah handle dia tu. Kalau tercabut handle ni masa 200 km sejam, memang tamat passenger tu. Disebabkan sidecar ni ada 3 tayar dan kalau kita tengok dari belakang, dekat sebelah kiri tu tayar dia ada satu saja. Maknanya dari segi engineering memang dia tak balance. Jadi sidecar ni waktu belok ke kanan, dia boleh pergi jauh lagi laju daripada belok kiri. Kalau dia belok kanan kan, berat sidecar ni akan duduk atas tayar kiri, jadi dia lebih stable. Kalau belok ke kiri pula, outfit ni macam nak terbalik sebab centrifugal force tu bergerak ke kanan. Maknanya cornering balance memang ke laut lah sidecar ni. Dia punya driving dynamics tu dah lebih kepada macam kereta berbanding macam motosikal. Cuma kereta ni dia symmetrical, jadi senang nak balance cornering ke kiri dan ke kanan. Tapi sidecar ni memang tak balance. Untuk rider tu pula, waktu corner ni dah lah dia kena fikirkan sidecar yang tak simetrik ni.
Lepas tu, sepanjang masa akan ada perubahan balance sebab passenger akan bergerak ke kiri, ke kanan, tunduk, bangun untuk bantu sidecar ni lagi laju. Jadi kepercayaan antara rider dengan passenger ni memang nak kena betul-betul kuat. Okey, mungkin satu elemen yang paling ganas sekali dalam sidecar racing ni adalah passenger tu sendiri. Tugas dia of course adalah sebagai pemberat untuk balancekan sidecar ni daripada terbalik waktu ambil corner. Kalau tak ada passenger ni, memang sidecar tu akan hilang 2-3 minit satu lap. Maknanya memang penting lah passenger ni. Cuma pergerakan dia tu memang agak bahaya sebenarnya. Kalau anda bayangkan, katakan ada high speed left hand turn. Bila nak belok ke kiri, inersia sidecar ni akan nak ke kanan. Dan disebabkan rider ada dekat kanan, enjin pun dekat kanan, center of gravity mesti lebih ke kanan. Jadi senang nak terbalik. Jadi untuk corner dengan lagi laju tanpa terbalik, dah menjadi tugas passenger ni untuk shift berat outfit ni ke kiri supaya ideally center of gravity tu akan balik ke tengah. Dan center of gravity ni kena serendah yang mungkin untuk corner laju-laju. Jadi bukan setakat passenger ni kena keluar jauh ke kiri, tapi dia kena rendahkan badan dia kau-kau punya, serendah yang boleh. Jadi serendah yang boleh ni banyak mana? Of course sampai dekat atas track tu. Memang tak mustahil untuk kita tengok passenger yang badan dia punya rendah sampai bergesel dengan track tu. Kalau MotoGP tu lutut rider bergesel dengan track kan? Kalau sidecar ni pula, badan passenger tu yang bergesel dengan track. Lepas tu bila right hand turn pula, passenger ni nak kena gerakkan badan dia sejauh mungkin ke kanan. Jadi itu yang sampai dia naik dekat atas tempat rider belah kanan tu. Kiranya nak jadi passenger ni memang kena fit gila. Dan bukan setakat fit, tapi memang kena berani kau-kau lah. Tapi siapa je yang racing dekat Isle of Man ni tak berani? Memang semua pun gila berani. Cuma sebab race dia dua orang, berani saja tak cukup. Memang nak kena betul-betul percaya dekat kawan kita tu. Dan sidecar racing ni sebenarnya tak adalah orang mula je belajar sidecar terus pergi race dekat Isle of Man tu. Diorang akan mula dengan mini sidecar racing dulu. Sama juga orang yang drive Formula 1 contohnya. Diorang akan start dengan main go-kart dulu. Bila dah menang races, skill pun dah makin meningkat, partner pun dah ada persefahaman yang mantap, sponsorship dah ada, barulah dia orang akan level up dan main dekat litar yang betul. Dan bila dah gila sikit, baru main dekat Isle of Man. Korang rasa lah kan, patut tak Malaysia pun bawa masuk sukan ni dekat litar Sepang? Sebab sekarang ni tak ada lagi sidecar racing ni dekat Malaysia. Cuba komen dekat bawah, patut ke tidak? Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.